di antara dirinya bersama dengan Datuk Seri Presiden, bersama dengan Ustaz Nasha, jumpa dengan Pak Lah dan jumpa dengan Hirtoyo. Kita blok. Akhirnya diputuskan oleh kerana dah janji orang menunggu, maka kita kena pergi. Tapi Datuk Seri Presiden diganti dengan Mustafa Ali, Hasan Ali diganti dengan saya, Ustaz Nasha pergi. Lalu Mustafa Ali, saya dan Ustaz Nasha pergi jumpa Pak Lah dan Hirtoyo. Dia belanja kita makan nasi biryani. Hirtoyo tuang kopi untuk aku 2 kali. Dia isi jawat. Dalam pertemuan itu Pak Lah kata, macam mana kamu nak memerintah? PAS 8, PKR ada 15, 8 saja Melayu. Maknanya 8 campur 8, 16. 7 bukan Melayu. DAP 13, maknanya bukan Melayu 20. 16 Melayu, 20 bukan Melayu. Ini merupakan kerajaan Melayu minoriti. Macam mana kamu nak memerintah? Saya jawab balik, Pak Lah, kalau itu adalah masalahnya, penyelesaiannya cukup mudah. Dia kata bagaimana? UMNO ada berapa orang? Saya kata. Dia kata 18. 2 MCA, jadi 20 Barisan Nasional. Dia ada 18 wakil rakyat Melayu. Saya kata, pinjamkan saya 5. 5 campur 16, 21. Yang bukan Melayu 20, kita 21. Selesailah masalah. Dia kata tak boleh. Nak pinjamkan 5 daripada UMNO tu tak boleh. Tapi untuk kita yang 8 ni lompat join UMNO, boleh. Lalu saya kata, kalau tak boleh, maknanya masalah ini bukan masalah besar. Kalau dia masalah besar, suasana yang genting, sehingga orang Melayu dah terancam kehidupan mereka lah, akan dizalimi lah, akan dikejami lah dan sebagainya, dah tak boleh hidup, dah tak boleh bernafas lah orang Melayu di bawah Pakatan Rakyat kerana Melayu minoriti, sudah pasti boleh pinjam 5. Bila tak boleh, maknanya taklah seteruk mana yang digambarkan, ya. Lalu dia pun diam. Habislah cerita, gagallah usaha, ya. Dan inilah mungkin di antara sebab yang Datuk Dr. Hasan Ali cukup sayang pada saya. Kerana dia lihat peluang dia untuk menjadi Menteri Besar telah digagalkan dalam pertemuan itu, ya. Tapi sebenarnya bukan saya seorang, ya. Kerana kita berpegang kepada keputusan muktamar, ya. Walaupun pada masa itu muktamar belum ada, tetapi kita rasa bahawa kita menang ni oleh kerana orang tolak Barisan Nasional. Bukanlah kerana orang nakkan kita sangat, orang tak kenal kita lagi, ya. Orang dah fed up dengan Barisan Nasional, dengan Hirtoyo dan sebagainya. Dia tolak Barisan Nasional, dia menangkan kita. Kita pembela pilihan raya, kita duk bantai UMNO, orang pun sokong kita. Tiba-tiba bila menang, kita pula yang selamatkan UMNO. Itu akan merupakan satu pengkhianatan, ya. Dan pendirian kita terbukti benar apabila buat dia punya muktamar di Ipoh, ya, dua bulan selepas itu, muktamar membuat keputusan kukuhkan Pakatan Rakyat. Betul, sebelum pilihan raya tak ada Pakatan Rakyat, ya. Apa yang ada adalah barisan alternatif. Kita dengan PKR, DAP hanya sebagai satu perjanjian, kita jangan bertanding di kursi yang sama. Itu saja. Lalu apa yang dikatakan sebagai perjanjian pilihan raya ataupun electoral pact, persetujuan bersama jangan bertanding di tempat yang sama supaya tak nak bertiga penjuru, ya, biar semua satu lawan satu, ya. Tak ada lagi Pakatan Rakyat. Bila dah menang, dapat tubuh kerajaan, barulah yang kerajaan Pakatan Rakyat PAS, PKR dan DAP mengambil, ya, diwujudkan, ya. Disitulah kita memerintah Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Selangor, ya. Orang yang nak berhujah dia boleh kata tak ada perjanjian, tapi hakikatnya janji kita dengan rakyat. Sebab kenapa rakyat pilih kita, ya, tu yang kita kena ingat, ya. Nombor 2,
Kalau tuan-tuan cuba fikirkan sekarang ni, katakanlah sekarang ni kita ni dah bersama dengan UMNO, na'udzubillah min dzalik lah, ya. Katakanlah sekarang ni kita dah bersama dengan UMNO. Ni nak pilihan raya ni. Kita menang 8 kursi, 12 kursi yang lain kita lawan, kita kalah. Kalah dengan UMNO. Yang 12 kursi tu dia takkan bagi kita. Akhirnya kita tinggal apa? 8 kursi. Yang lain tu kita kena lawan. Takkan nak lawan dengan DAP dalam kawasan DAP dah memang sure kalah dah. Nak kena lawan dengan PKR di kawasannya, dia kalah juga. Ya, tu pun kalau UMNO beri kita peluang. Ya? Dan kita pula kursi kita pula kena lawan dengan calon daripada PKR. Ya? Lalu kita ni semua yang kursi-kursi yang kuat kita ni, seperti yang di Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang ni, semua kita dah serah pada UMNO. Dia menang. Kalau kita berpakat dengan UMNO, hanya yang tinggal pada kita yang 8 kursi yang kita menang. Lepas tu kena lawan dengan PKR pula. Dan rakyat pula marah dengan kita. Kerana apa? Kerana kita khianat. Dulu lawan, menang atas sebab lawan dengan UMNO, tiba-tiba join pula UMNO. Hancur kita. Orang bukan Islam pun dah hilang respect pada kita. Orang Melayu yang sokong Pakatan Rakyat pun akan tolak kita. Lalu rosak parti kita kerana apa? Kerana nakkan jawatan yang ditawarkan. Memang UMNO pandai dalam soal ini. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, yang digambarkan bukan sekadar Menteri Besar Selangor, tuan-tuan. Menteri Besar Selangor dia akan beri kita, Perak dia kekal, Kedah kekal, Kelantan kekal, Terengganu pun boleh dibincang. Masa tu kan Ahmad Said dengan apa ni, Idris Yusof bergaduh. Boleh juga jadi Menteri Besar. 5 negeri boleh jadi Menteri Besar. Pas. Lepas tu di peringkat pusat boleh dibincang. Menteri 3 portfolio boleh. Malahan disebut-sebut timbalan Perdana Menteri. Ni perangkap dia. Kita masuk, habis kita, hilang kredibiliti kita. Ya? Ni yang dia tak faham. Dia nampak pada masa itu, dia nampak tawaran. Tapi selepas 6 bulan saja, saya rasalah kalau kita terima tawaran dia, dia dah dapat yang orang yang lain semua dah lompat. Ya, kerana Selangor pun kita kalah. Ya, Perak pun, Pakatan Rakyat pun dah tak ada anu, lalu dia beli semua dah lompat. Dia pancung kita pun kita tak boleh buat apa. Hakikatnya. Ya. Lalu inilah ya, di antara sejarah-sejarahnya. Ya, lalu itulah yang bagi saya akhirnya saya dengan dia memanglah ya, tuan-tuan semua tahu, akhirnya bawa pergi ke disiplin, saya pun kena gantung semua jawatan dalam parti. Ya, tak apa, 6 bulan je ya. Lega lah 6 bulan dapat rehat sikit ya. Dia kena amaran keras. Jangan keluarkan kenyataan bercanggah dengan Pakatan Rakyat. Jangan keluar. Amaran keras ya. Tapi baru-baru ini bila ada pemilihan PAS 2011 2011. Nah, sebelum tu 2009 muktamar PAS di Selangor. Nah, di Shah Alam naik habis spanduk-spanduk Puncak Niaga. Tuan-tuan ingat? Ya, Puncak Niaga punya spanduk mengucapkan selamat datang kepada perwakilan muktamar PAS. Ya, Puncak Niaga punya spanduk Tan Sri Rosali Ismail. Itu sebagai bukti petanda bahawa dia dah mula rapat dengan orang-orang ini. Dan memang kita tahu dia ada perjumpaan khas dengan penyaga-penyaga, businessman, kontraktor-kontraktor Melayu yang besar-besar, yang UMNO lah ya. Yang besar tu semua yang UMNO lah, yang kroni-kroni semua ya. Memang dia buat ya. Lalu bila dah nampak dia punya hubungan dengan UMNO ni semakin rapat, sampai Puncak Niaga tu pun menjadi yang buku cendera mata tu, cendera hati muktamar kita pada 2009 siap dengan iklan Puncak Niaga dalam buku cendera hati kita ya. Sampai begitu sekali ya. Lalu hubungan dia dengan UMNO ni semakin rapat. Walaupun tawaran UMNO telah ditolak, dia masih ada hubungan ya. Tapi pada masa itu, oleh kerana muktamar buat dekat Shah Alam, nampaknya hebat. Bila buat pemilihan, dia dapat undi nombor 4 tertinggi.
Yang pertama, Datuk Seri Nizam. Yang kedua, Datuk Kamarudin Jaafar. Yang ketiga ada seorang lagi saya tak ingat. Yang keempat dia. Daripada 18 yang nak dipilih, dia nombor 4. Tapi pada 2011 dia turun yang ke-16. Ya. Lalu ini satu pukulan bagi dia. Lepas itu, mesyuarat yang pertama, ahli jawatan kuasa PAS Pusat, dia pula tak dilantik sebagai Pesuruhjaya. Dah kena 2 pukulan. Dan dia dah nampak bahawa keadaan dia di dalam PAS dah tak berapa seronok. Dia hadir mesyuarat AJK PAS Pusat yang pertama, pelantikan Pesuruhjaya. Lepas tu dia tak hadir. Mesyuarat Perhubungan Negeri, kita lantik dia sebagai ahli Badan Perhubungan. Dia expo, awak mewakili parti, takkan awak buat ikut suka hati awak. Mestilah datang pada mesyuarat PAS Negeri. Kita bawa lantik dia sebagai ahli Badan Perhubungan. Dia beri alasan dia tak terima. Hantar 3 surat, tak terima juga. Akhirnya dah surat yang keempat tu, dia kata dia terima, tapi dia kata surat tu, tarikh tu tak betul. Tawaran tak ikhlas. Ya? Lalu dia tolak. Apa ni? Ya? Kenapa? Kerana dia dah nampak masa mungkin dia punya kedudukan dan masa depan dia di dalam PAS tak secerah dulu. Kali ni kalau menang sekalipun dalam pilihan raya yang akan datang, kalau dia bertanding sekalipun dan dia menang, tak semestinya dia yang jadi Menteri Besar, kerana dia bukan lagi Pesuruhjaya. Ya? Teruk lagi apabila didedahkan bahawa Gombak Setia tak calonkan dia. Lagi teruk. Ni dah pukulan yang ketiga. Tapi dia tak tanya kenapa Gombak Setia tak calonkan dia. Ya? Kerana dia tak hadir walaupun satu mesyuarat kawasan Gombak sekali ni pun dia tak pernah hadir. Sedangkan dia sebagai adun di Gombak Setia. Ya? Nak buat program dekat sana, orang Gombak cerita nak panggil dia supaya dia hadir. Dia kata, Syekh, anak sibuk, anak expo. Tu jawapan dia. Ya? Yang wakil calon dia, Saudara Sobri, saya nak beritahu, pun dipecat. Apabila saya dipecat, Sobri pun dipecat. Ya? Kerana apa? Kerana dia kata ini semua yang geng Khalid Samad dia. Sedangkan orang tu lah yang bawa dia masuk ke Gombak Setia, kenalkan dia kepada kawasan dan sebagainya. Kerana dia datang, dia main parachute je. Gombak Setia tu dia yang pilih. Kawasan yang terkuat di negeri Selangor ni, ya, nampak confident boleh menang, itulah yang dia pilih untuk diri dia. Sedangkan dia tak pernah bergerak di situ. Dia bukan pegang jawatan ataupun cawangan di situ. Ya, tapi itulah, ya, cara dia. Akhirnya bila dah menang, dia tak turun, cawangan tak calonkan dia. Ni merupakan mungkinlah pukulan yang terakhir. Maka akhirnya bacaan saya, dia fikir cara nak keluar. Nak keluar dengan terus terang, tak boleh ada bai'ah. Bai'ah tu pun dia punya implikasinya cukup berat. Ya? Lalu tak boleh keluar, tak boleh lompat. Lalu dia langgar je lah apa yang diputuskan. Mesyuarat khas tentang soal himpun, kes di UMC tu, Damansara Utama Methodist Church. Pendirian PAS, kita nak dengar semua pihak. Dia marah. Dia bawa laporan daripada JAIS, ini. PAS kata kita nak dengar pihak gereja. Betul tak betul? Pergi jumpa gereja, dia tak pergi. Ya? Nak jumpa JAIS tak nak jumpa. Ya? Lalu kita kena tunjuk keadilan Islam. Kita tak boleh atas laporan satu pihak, walaupun yang pihak yang melaporkan tu adalah orang Islam, yang dituduh adalah orang bukan Islam, kita tak boleh atas dasar itu terus percaya laporan daripada orang Islam, walaupun daripada pihak penguatkuasa Jabatan Agama Islam Selangor. Kerana pihak penguatkuasa Jabatan Agama Islam Selangor ni bukanlah baik sangat. Yang duk hambat ustaz-ustaz kita dulu pun dia lah, bukan orang lain. Yang Dr. Asri kena tangkap, yang dia bawa dengan polis, dengan brand gun dan sebagainya, penguatkuasa JAIS lah. Yang Bok Lokman kena hambat,
Pengawal kuasa Jais lah. Yang saya pun kena dakwa. Pengawal kuasa Jais lah. Kerana apa? Kerana tak ada tauliah. Lalu bukanlah baik sangat kita dengar lah. Diorang ni pun ada politik. Kerana Datuk Dr. Hasan Ali pun mengaku. Dia kata dia tak tahu. Bila serbuan itu dilakukan, dia tidak diberitahu. Ianya bulan Ramadan. Serbuan berlaku pada lebih kurang dalam pukul 11 ke pukul 12 malam ke lebih kurang, ya, ataupun pukul 10 malam. Dia dapat tahu pada pukul 5 pagi esoknya, semasa dia tengah bersahur, dia terima SMS daripada Elizabeth Wong, bukan daripada Jais. Elizabeth Wong kata, Datuk, apa yang berlaku ni? Ada pegawai penguatkuasa Jais serbu masuk dalam gereja. Dia tak tahu. Dia pergi ke mesyuarat. Pagi itu mesyuarat Exco. Dalam mesyuarat Exco tanya dia, dia kata dia tak tahu, dia kena tunggu laporan. Menteri Besar kata, telefon, minta pengarah Jais tu datang, jelaskan apa yang berlaku. Telefon pengarah Jais. Pengarah Jais pun kata dia pun tak tahu apa yang berlaku. Nak kena tunggu pihak penguatkuasa juga datang. Penguatkuasa datang, barulah lepas zuhur tu barulah datang laporan. Laporan itulah yang dia baca 100% tanpa soal selidik. Usaha memurtadkan orang ini dan backing 100% tindakan penguatkuasa Jais. Tak terfikir, ataupun mungkin dia terfikir tapi dia nampak benda ni boleh sekali lagi menonjolkan perbezaan di antara PAS dengan DAP dan PKR. Boleh ada ketegangan, boleh tonjol diri, dan isu inilah yang digunakan untuk nak keluarkan diri dia daripada PAS. Bukan kita yang nak sangat nak keluarkan dia, dia yang nak keluarkan diri dia daripada PAS. Ini hakikatnya. Maka bila himpun diadakan, pimpinan keluarkan arahan. Saya hadir dalam mesyuarat. Pimpinan yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Ustaz Abdul Hadi Awang, pimpinan arah, Datuk jangan hadir. Ini saya cakap, saya dedakkan benda ni. Arahan Ustaz Nasaruddin Tantawi, Ketua Pemuda, jangan hadir. Ustaz Nasaruddin tak hadir. Hasan Ali jangan hadir. Dia hadir. Saja je, ya, saja je nak tunjuk bahawa ni dia punya strategi nak keluar daripada PAS. Kerana dia tak nak keluar dalam keadaan macam dia yang orang yang bersalah. Sekarang ini dia punya pendirian, dia betul seluruh PAS ni salah. Seluruh PAS ni salah. Dia seorang yang betul. Dia kata dia masuk dalam PAS kerana dia nak dengar cakap ulama'. Dia nak duduk bawah pimpinan ulama'. PAS ni memang dipimpin oleh ulama'. Majlis Syura Ulama' dibentuk apabila perlembagaan PAS dipinda pada tahun 1983 ataupun 84, saya tak berapa ingat. Sebelum tu tak ada Majlis Syura Ulama'. Majlis Syura Ulama' ni terdiri daripada ulama'. Tak ada yang tak ulama' dalam Majlis Syura Ulama'. Tugas dia ialah untuk memantau perjalanan PAS supaya tidak tersasar daripada landasan dan bercanggah dengan syariat Islam. Majlis Syura Ulama' tu dia akan pantau soal tahlul siasi, ya, soal perjanjian yang kita buat, soal pendirian PAS dan sebagainya. Majlis Syura Ulama' yang akan pantau. Kalau salah dia akan tegur. Tapi Majlis Syura Ulama' tak kata apa-apa, dia pula lebih hebat daripada Majlis Syura Ulama'. Lepas tu kata nak dengar cakap ulama', nak duduk bawah pimpinan ulama'. Tapi dia nak ulama' dengar cakap dia. Tak ada ulama' yang kata kita tersasar, dia pula yang kata kita tersasar, ya. Dan dia kata macam-macam lah, ya. Dan inilah semua sebagai alasan. Pokoknya hujah dia betul, PAS semua salah. PAS dikuasai oleh Parasi 75% ke berapa peratus saya pun tak tahulah. Dia main pukul dia. Kalau mula-mula tu dia kata 97% orang PAS sokong dia, dia kata. Pula dia ditanya Ustaz tadi 97%.
Mana dia pergi orang salam dengan dia, semua suka dengan dia. Dia mula-mula bila kes impun tu, ya, dengan kes UMC dan sebagainya. Lalu dia ni memang jenis yang main cakap ikut suka dia, ya. Mana fakta, mana statistik, ikut sedap mulut dia, ya. Inilah yang masalah yang kita hadapi. Dan kita tahu, ya, bahawa ini merupakan tugasan yang diberikan kepada dia oleh UMNO Barisan Nasional. Pilihan raya dah dekat, ya. Tapi saya pun kesian dia, cakap terus terang. UMNO ni takkan terima dia. Walau apa dia janjikan sekarang ni pun, dia takkan terima. Akhirnya awak akan terkontang-kanting seorang diri macam Zul Nordin. Satu kelas dengan Zul Nordin, satu kelas dengan Adun Pelabuhan Kelang tu, Badrul Hisham. Habis gitu. Lepas pilihan raya ni tak ada benda. Tak ada mana-mana ketua bahagian UMNO yang akan serahkan kursinya kepada Hassan Ali. Jangan mimpi lah. Tapi dia tak sedar. Tapi dia cukup rapat dengan Tan Sri Rosadi Ismail. Orang tu kaya, gaji pun 425,000 sebulan. Tuan-tuan pun dah tahu, ya? Orang yang ada duit macam ni, dia mudah dia rosakkan orang lain, ya? Inilah yang berlaku, ya? Apa yang dia tuduh tentang kita tunduk pada DAP, tak ada sebab kita nak tunduk pada DAP. Betul kita kursi kurang, tapi saya selalu sebut, kita bukan dominan, tapi kita indispensable. Kita ni tak yang paling kuat, tapi tidak boleh tidak, kita tak ada. Kalau kita tak bersama, kerajaan negeri Selangor jatuh. Walaupun kita sekarang ni 7 kursi, PKR sekarang ni dulu 15, Badrul Hisham dah tak ada, tinggal 14, DAP 13, 27, negeri Selangor 56. Yang nak memerintah paling kurang mesti ada 29. Lalu walaupun kita hanya 7 kursi, 7 kursi kita ni cukup penting untuk menentukan Pakatan Rakyat terus berkuasa. Maknanya kita duduk di dalam situ, walaupun kursi kita ni tak banyak, tapi kita ada kuasa dan ada pengaruh. Itulah sebabnya apa yang kita cadangkan, seperti bantuan kepada sekolah agama rakyat, yang dulu 1 sen pun Barisan Nasional tak pernah bayar, tak pernah beri pada Mahat Tahfiz yang merata, langsung tak dapat walaupun 1 sen, ya? Sekarang ini pada tahun yang pertama 6 juta setahun. Sekarang ni dah 30 juta bantuan kepada sekolah agama rakyat. Begitu juga dengan soal gaji kepada imam, gaji kepada guru-guru sekolah kafar dan sebagainya, semua dinaikkan, ya? Lepas tu kebebasan di masjid-masjid dan surau dan sebagainya. Orang DAP pun seronok. Kenapa? Kerana dia kata bila orang Melayu ni jadi lebih kuat agama, lagi baik, tak ada perkauman, ya? Itulah sebabnya dia orang turun ke surau. Bila dia orang turun ke surau, UMNO pula buat bising. Ni yang masalahnya. Lalu nak kata dia memusuhi Islam. Kalau nak bandingkan di antara DAP dengan MCA, saya rasa MCA dah jelas memusuhi Islam. Yang buat seminar hudud, pelekehkan Islam. Yang di kalangan masyarakat Cina, pelekehkan Islam. MCA takut-takutkan orang bukan Islam terhadap perjuangan Islam. MCA. DAP pula yang memberitahu masyarakat Cina, jangan takut PAS. PAS tak seteruk mana yang digambarkan oleh media. Ini kerja MCA, ya? Lalu macam mana kita nak kata DAP ni musuh Islam, sedangkan dia boleh duduk bersama dengan Parti Islam se-Malaysia? Lalu apa yang takut sangat kepada DAP ni, yang ditimbul-timbulkan di dalam masyarakat Melayu? Yang seperti mana saya kata, mereka tak boleh berkuasa,
Mereka bertanding 46 kursi parlimen. Kalau nak memerintah negara Malaysia yang seperti mana yang Hassan Ali kata, nak bersatu dengan PAP, nak isytiharkan Malaysia sebagai republik, dia perlu 2/3 daripada parlimen. 2/3, bukan separuh, bukan simple majority. Kalau nak tukar perlembagaan, kamu perlukan 2/3 dalam parlimen. Kamu bertanding 46 kursi. Itulah yang kata kena buat thesis baru. Yang tak logik. Tu yang saya minta maaf lah, saya gunakan perkataan dia ni dah gila talak, dah meroyan, cakap pun dah merapu, tuduh saya sebagai parasit, sedangkan saya lebih awal daripada dia masuk PAS. Kita yang sambut dia masuk dalam, bantu dia, naikkan dia. Tiba-tiba kita pula yang dikatakan parasit. Yang parasit ni, yang hak UMNO yang datang kerumun keliling kamu lepas kamu menang, tu yang parasit. Yang nakkan kontrak daripada kamu, saya tak minta walaupun 1 sen daripada Datuk. Parasit apa? Ini yang kita tak faham. Bagi kita lah, dia punya percakapan ni dah macam dah mengkoyan lah. Dah tak ada fakta, tak ada langsung tak kisah betul tak betul, main tuduh. Dia kata Shah Alam dah jadi kota maksiat. Yang menghalang dia daripada mengharamkan penjualan arak di Shah Alam, Khalid Samad. Yang menghalang dia daripada nak tutup rumah-rumah urut ni, Khalid Samad. Yang halang dia daripada nak tutup tempat-tempat judi yang walaupun yang tak boleh sen, Khalid Samad. Hebat Khalid Samad. Kuasa apa yang buat dia nak halang dia? Dia PJ, dia Exco, kuasa apa yang ada pada saya? Tapi yang dia tak sedar, bila dia cakap macam tu, dia menuduh MBSA, Datuk Bandar, semua ni tak buat kerja. Sehingga boleh bercambah lah. Rumah urut ke, tempat judi ke, minum arak ke, semua boleh bercambah. MBSA tak buat kerja, Datuk Bandar tak buat kerja. Dia tak sedar, dia cakap macam tu. Saya beritahu pada Datuk Bandar, Datuk Dr. Hassan Ali tuduh Datuk Bandar jadi bapa ayam. Dia kata, mana pula? Dia kata, yalah, rumah urut bertambah, tempat pelacuran bertambah kat MBSA, kat Syalam ni, Datuk Bandar lah jaga, Datuk Bandar lah yang bela kata. Datuk Bandar dia jadi bapa ayam. Saya kata MBSA patut jawab. Mana ada? Datuk Bandar kata yang sampai hotel bajet, kalau orang Melayu punya siap dia arah, ada syarat, mesti ada surau. Kalau ada, tunjuk yang mana. Janganlah main tembak macam tu je. Hotel mana? Hotel Blue Wave, Concord, di Palma, ataupun mana punya hotel, cakaplah, janganlah main tembak macam tu. Ini main semua orang yang semua hotel ataupun semua tempat yang rumah yang urut refleksologi ke, spa ke, semua tempat pelacuran. Awak buat tuduhan yang menemplak semua orang. Di kalangan mereka ni ada penjaga-penjaga yang baik, yang orang Islam juga, yang memberi perkhidmatan kepada masyarakat, yang musafir. Apa ni? Tapi kamu main tuduh macam tu. Inilah yang masalah dia. Kalau betul ada kes, tunjuk di mana. Saya yakin MBSA akan ambil tindakan. Tapi ni main cakap ikut suka mulut. Maka saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sekarang ni apa yang penting, pilihan raya dah dekat. Saya pun telah ditegur lah. Pagi tadi pun ada mesyuarat AJK Pak Pusat. Dia kata jangan layan sangatlah ni Hassan Ali ni. Kamu dah beri jawapan tu cukup lah. Lepas ni kita tumpu kepada kerja kita untuk nak memenangkan Parti Islam se-Malaysia dan juga Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Kita faham, kita hanya bertanding